seorang konsultan. Okey, bagaimana untuk menjadi seorang konsultan di dalam quantum matter ini. Baik. Baik, pertama sekali kita menjadi seorang introducer. Okey. Introducer ni dia separuh konsultan. Dia belum konsultan lagi, dia separuh. Dia separuh. Dia apa? Dia kata apa? Proses ujian. Nak jadi sebagai seorang konsultan betul-betul ni, dia ada proses ujian dia. So ini kita kena ambil ni ujian ni. Kita hidup dalam dunia ni adalah sekolah kehidupan kita. Dunia ini adalah sekolah kehidupan kita, ujian untuk sentiasa kita diberi ujian untuk kita lulus dekat sana besok. Kalau kita tak lulus dekat ujian sekolah kehidupan kita ni, tak lulus kita sana. Sama. Setiap benda nak berjaya pasti ada ujian. So, introducer ni kita anggapkan sebagai ujian peperiksaan kita untuk kita lulus menjadi seorang konsultan. Yang pertama iaitu dealer di atas pada introducer. Baik. Untuk menjadi seorang introducer, first ada syarat dia. Yang pertama, anda join satu unit 1x10. Ataupun anda beli 3 unit 1x5. Antara dua ni. So, mana-mana saja yang anda buat, okey, mana-mananya yang anda buat, salah satu ini anda layak untuk menjadi introducer. Anda layak untuk menjadi introducer. Baik, apakah kelebihan introducer? Yang pertama, pasti dapat commission. Ini commission dia. Tak besar, cuma 2%. Kalau anda introducer, anda jual produk JE 1x10, anda dapat 2%. Kalau anda jual 1/5, tak silap saya 1,5%, tak silap saya dapat. Tak silap saya lah, saya tak ingat. Tetapi kalau anda jual emas, GSA, kalau klien anda beli GSA, anda dapat 0,5%. Itu untuk kalau anda sebagai introducer. Introducer ni maknanya elinya ada token lah. Anda mula belajar untuk menjual emas. Belajar dulu. Tapi dapat komisen juga, walaupun kecil. Tapi belajar dulu. Okay? Yang kedua, komisen anda, bila anda jual, anda dapat 2% contoh. Dapat 2%. So, komisen anda itu akan dimasukkan ke dalam wallet GSA anda. Dalam wallet emas anda. Dalam wallet emas anda. Terus komisen akan masuk dalam wallet emas anda. Menjadi emas komisen anda. Ini kerana apa? Kerana anda sebagai introducer tidak mempunyai payout account. Apakah payout account ni? So, ini yang rahsia dia. So, rahsia dia, kalau untuk anda untuk mendapatkan payout account ini, banyak kelebihan dekat payout account ni. So, untuk mendapatkan payout account ni, anda harus daripada introducer cepat-cepat kejar untuk menjadi seorang dealer. Yang paling pertama sekali menjadi seorang dealer. So, di situlah anda sebagai seorang konsultan di dalam quantum matter. Baik. Untuk upgrade anda menjadi introducer, bukan syarikat tetapi daripada referral anda, di anda yang terdekat. So, beliau lah yang boleh upgrade. Contoh, anda dah beli 1x10 ni. Anda beli, kata, anda pun tanya pun, tuan, boleh tak upgrade saya sebagai introducer sebab saya dah beli 1x10. So, dia pun akan buka sistem, akan upgradekan anda menjadi seorang introducer. InsyaAllah, konsultan kita semuanya baik-baik. InsyaAllah, anda minta dia akan upgrade anda menjadi seorang introducer. Okay? Baik, itu yang pertama, sebagai introducer. Okay. Yang kedua ialah sebagai konsultan. Di bawah 100% anda sebagai konsultan, ada 3 pangkat utama. Yang pertama, dealer 7%, merchant 14%, dan juga senior merchant 20%. Okay? Kita ada 3 pangkat utama. So, tetapi di antara dealer dengan merchant, ada satu pangkat di pertengahan yang diberikan sharing punya commission. Okay? Share, iaitu dealer developer. So, dealer developer ini, bila anda jadi dealer, bila naik jadi dealer developer, anda akan share commission bersama merchant. Anda akan share commission bersama merchant. So, antara merchant dengan senior merchant, ada satu lagi pangkat dipanggil merchant developer. Anda share commission bersama dengan senior merchant. Share. Sebab tu, di dalam quantum matter, kita wawakan satu konsep jemaah silaturahim yang kasih sayang. Sebab apa? Kita masing-masing akan share the cake. Bila anda masuk dealer developer ataupun merchant developer, anda akan share dengan atasan anda. Atasan anda tu sudi membenarkan share dia tu diberikan separuh kepada anda. So, itu satu benda yang konsep yang baik. Satu commission plan yang bukan kapitalis. Mana bukan kapitalis. Satu, kita sharing cake tu sama-sama kita. So, itu satu benda yang bagus. Kita share keuntungan, kita share sedikit sama sedikit kita punya commission kita. Okay? Baik, kelebihan konsultan. Apa dia? Pastilah dapat commission.
Kalau anda sebagai dealer dapatlah 7%. Kalau anda punya sebagai merchant anda dapat 14%. Anda sebagai sendiri merchant dapatlah 20%. Setiap omset ataupun sale yang anda bawa, Baik, kedua, anda mempunyai payout account. Ini saya kata tadi, payout account. Apa kelebihan payout account ni? Payout account ni, setiap commission anda, kalau introducer, dia tulis transfer dalam mas. Kalau di dalam quantum meter, di dalam consultant, anda punya commission akan dimasukkan di dalam payout account berbentuk US dollar. Ini yang saya tengok ada satu dua orang tu yang share dekat apa, Allahumma salli ala sayyidina, dekat Facebook. Jual emas dapat bonus, dapat commission US dollar tapi belanja dalam ringgit Malaysia. Satu bagus juga tu. Tu kreatif lah, kreatif. Okey, jual emas dapat commission dalam dolar tapi belanja dalam ringgit Malaysia. So satu idea yang bagus, membuka. Best lah. Dapat commission $2 tapi belanja pakai dalam RM. So itu satu benda yang baik. Baguslah. Okay. So apakah kelebihan payout account ni? Yang pertama, konsultan mendapat diskaun apabila membeli emas daripada payout account. So commission masuk dalam payout account dalam bentuk dolar. So kalau anda simpan kat situ, rugilah. Lebih bagus anda pergi beli emas. Anda kalau nak withdraw, nak cashkan commission pun kena beli emas. So bila anda beli emas, anda convert daripada commission payout account ke emas, anda dapat diskaun 7%. Anda akan mendapat harga kos. Harga kos. Jadi diskaun. Anda beli emas tu, convert tu, dapat diskaun 7%. Kurang lebih. Dan sekiranya anda beli produk GAE, anda top up. Anda beli, ini harga emas jatuh ni, top up lah 10 unit. GAE 1 kali 10. So setiap pembelian GAE itu 1 unit itu, anda dapat diskaun 7%. Sebab anda pangkat 7% nilai. Kalau anda merchant dapat diskaun 14%. Kalau sendiri merchant dapat diskaun 20%. Setiap pembelian GAE 1 kali 10 ataupun 1 kali 10 lah. 1 kali 10. So dapat tak diskaun? Itu kelebihan payout account. Jadi kepada cepat-cepat cari jalan untuk anda jadikan diri anda sebagai konsultan. Sebagai konsultan. Baik, tangga kejayaan. Okey, ini adalah tangga kejayaan. Yang pertama, introducer, anda mendapat 2%. Okey, anda dah jadi introducer sekarang ni. So sekarang ni anda nak pergi kepada sebagai seorang dealer. Anda jadi dealer. So apakah syarat untuk jadi dealer? Inilah ujian dia. Inilah dia ujian untuk anda menjadi konsultan di dalam quantum meter. Ujian dia. Apa dia? Untuk mempunyai jualan peribadi 30 unit GAE 1 kali 10 dan minimum ada direct, ada 5 klien direct anda. Itu minimum. Okay? Maksudnya ada 5 orang direct klien dan dengan sale direct ini 30 unit. 30 unit 1 kali 10. Boleh tak 1 kali 5? Boleh, tapi ratusan unit pula. Jadi lebih banyak. Lebih bagus saya buat lebih mudah 30 unit untuk 1 kali 10. Itu untuk jadi seorang dealer. Setelah dealer, anda boleh menjadi pangkat yang kedua. Apa dia? Sebelum menjadi merchant, ada satu pangkat lagi dipanggil dealer developer. So ni anda akan dapat 3.5% share dengan merchant punya commission. Share dengan merchant commission. So untuk layak menjadi dealer developer, anda harus ada 5 dealer. Anda harus ada 5 dealer dengan sale 150 unit group sale. Kan satu dealer kan perlukan 30 unit. Kalau 5 dealer, 30 kali 5, 150 unit. 150 unit, ada 5 dealer, anda layak menjadi seorang dealer developer. Anda override 3.5% seluruh sale daripada dealer anda. Infinity. Dan pangkat seterusnya, saya cakap pangkat merchant saja. So untuk merchant, anda layak mendapat 14%. So 14%. So untuk layak 14%, anda perlu ada 5 dealer developer, 25 dealer yang baru dengan sale group sale 750,000 group sale. So ini adalah tangga kejayaan anda. Okey, tetapi yang paling penting ialah ujian anda daripada introducer menjadi dealer. Sebab di sinilah punca dia. Kalau anda dah lepas jadi dealer, mudah untuk yang lain-lain. Tetapi kebanyakan mereka itu gagal di sini. Gagal di sini. Lepas tu saya kata kekuatan mental. Kekuatan mental itu yang akan membantu anda untuk berjaya menjadi seorang konsultan di dalam quantum meter. Okay.
Okey tak okey setakat ni? Okey tak? Ada respon tak? Ada okey tak? Saya cakap seorang-seorang pula kan. Lama tidur. Okey, alhamdulillah alhamdulillah. Kita ada lebih kurang hampir 600 orang. Syukur. Syukur. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik. Baik, so ini siapa nak screenshot boleh screenshot. Okey, untuk anda punya tu. Okey, baik. Seterusnya, baik. Bagaimana untuk menjadi, ni juga satu lagi tangga kejayaan dia. Okey, apa dia? Sebagai introducer, anda dapat 2%. Betul Okey. So, now anda jadi seorang dealer. So, dealer ni pangkat dia 7%. Anda dari dealer 7%. So 7% anda overriding sale daripada introducer, anda akan dapat 5%. So kalau anda direct terus pada klien, anda dapat 7%. Tetapi kalau sale itu datangnya daripada introducer anda akan dapat lebihan dia 5% sebab dia dah makan 7, so anda overriding, dia dah makan 2, anda overriding lebihan dia iaitu 5%. Okay. Baik, dealer developer. Anda tetap 7% sama macam dealer, sama, tak ada beza. Anda kalau jual produk JE 1/10 direct kepada klien, anda dapat 7%. Anda akan mendapat 7%. Tetapi kalau sale itu datangnya daripada dealer anda, di bawah dealer anda akan overriding 3.5%. Dealer tetap dapat 7. Anda pun sama 7. Dah breakaway. So tetapi dealer makan 7. 3.5% ni anda share daripada commission merchant anda. Tetapi kalau anda dapat direct sale, direct client, anda tetap dapat 7%. Anda tetap dapat 7%. Kalau daripada introducer anda dapat 5%. Ini salah patut dapat 7% dekat sini. Salah. Baik, merchant. So bila anda merchant, anda override, anda dapat 14%. Kalau direct dengan klien, anda dapat 14%. Kalau sale daripada dealer developer, anda dapat 3.5%. Nampak tak? Sebab 14 tolak 7 dah tinggal 7. Merchant dah tinggal 7. So merchant pada 7, bila ada developer bawah anda, developer akan override 30%, 50%. So baki dia 30% tu anda dapat. 30% ni anda share dengan dealer developer anda. Baik, tetapi kalau direct, kalau daripada bawah merchant, daripada sale daripada dealer anda dengan dealer anda merchant di bawah dealer. Sale dia makan 7, anda dapat 7%. Kalau anda merchant, di bawah anda itu adalah introducer anda dapat 2%. So anda overriding 12%. So itulah. Kalau anda merchant developer, lebih kurang macam tu jugalah. Lebih kurang macam tu juga. Kalau merchant developer. So ini ialah step-step. Bagaimana anda overriding dia punya anda. So makin tinggi walaupun anda merchant 14%, itu kalau anda jual direct langsung pada klien, anda dapat full 14% kalau anda merchant. Tapi kalau sale daripada anda punya dealer ataupun merchant ataupun dealer developer ataupun anda punya introducer ialah lebihan daripada percentage yang mereka dapat, itu hak anda. Okay? So, itulah kita ada sharing. Kita share the cake sama-sama kita insyaAllah. Okay? Dealer sama dealer dapat 1%. Okay. So, now, bagaimana nak jadi dealer? Bagaimana nak menjadi seorang dealer? Baik, ini anda. Anda nak jadi seorang dealer. Okay. Syarat menjadi seorang dealer, pertama, kena ada 30 unit. 1x10. Direct sale, direct dan juga minimum 5 orang ataupun 5 klien direct anda. So, anda ada jumpa satu orang. Anda dah faham, anda cerita. Anda pun share dengan dia. Bercerita dengan share dengan dia, share kita punya produk, kehebatan produk kita, dan akhirnya dia membeli. Contoh, dia beli emas. Dia beli 1x10, 6 unit. Orang kedua pun anda cerita pun beli 6 unit. Orang ketiga 6 unit, orang kelima 6 unit, orang keempat 6 unit, orang kelima pun 6 unit. So kalau ini berlaku 5 orang, semuanya beli 6 unit, 6 unit, 6 unit, 6 kali 5, 30 unit. So anda, cara yang pertama untuk anda menjadi seorang dealer. Ini mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mungkin hari kelima anda jadi seorang dealer. Kalau minggu kelima. Kalau bulan kelima. Kalau satu bulan satu orang. Anda jual kali 6 unit. Bulan depan jual lagi 6 unit pada satu orang. So bulan kelima. Kalau tahun kelima. 1 tahun satu orang beli 6 unit. So terpulang pada anda. So ini contoh, sebagai contoh untuk memudahkan anda punya calculation. Baik, kalau 6 unit 5-6 ribu dia tak mampu, so anda tak mampu nak menjual dengan harga barang 5-6 ribu ini, anda boleh boleh downkan dia lebih kurang satu orang ni beli apa? 3 unit.
3 unit lebih kurang dalam 4,000 lebih lah. 4,000, 4,200, 4,000 tu lah lebih kurang. Okey, 4,000 tak sampai 5,000. So 3 unit. So ada 10 orang yang membeli 3 unit, 3 unit, 3 unit. So 30, 3 kali 10, 30 unit. Cara kedua untuk anda menjadi seorang dealer. Boleh juga. Dah lebih pada 5 orang kan. So minimal 5 orang je. So lebih lagi bagus. Okay. So cara kedua. Kalau anda tak mampu nak jual 3 unit, anda boleh menjual 1 unit pada 1 orang. 1 orang 1, 1 orang 1, 1 orang 1, 1 orang 1. Cukup 30 orang, 30 unit. Dah lebih pada 5 orang. So cara ketiga untuk anda layak menjadi seorang dealer. So kalau 1 orang 1 hari, bermakna 30 hari. Kalau 1 orang 1 bulan, bermakna 30 bulan. Terpulang pada kita. Terpulang pada kita punya kemauan, kehendak kita. So ini sajalah sahabat anda, inilah peperiksaan ataupun ujian untuk anda menjadi seorang consultant dealer. Ni ujiannya. Dan saya nampak oh mudah je ni. 5 orang beli 1 beli 6 unit ada 5 orang, ataupun 1 unit beli 3 unit 1 orang ada 10 orang. Mudah sangat. Nampak tu mudah. Tapi kalau ilmu tak ada, dia jadi susah. Kadang ramai yang telah gagal di sini. Okay. So makanya saya kata tekad, mental kena kuat, azam kena ada, matlamat kena ada, perancangan kena ada, kreativiti kena ada untuk anda berjaya. Baik, cara yang keempat apa? Cara yang keempat apa dia? Macam mana? Baik, cara keempat ni campurkan semua sekali. Mungkin yang ini, dia ni beli 1. Dia ni beli 1. Dia ni beli 1. Dia ni beli 1 unit. Dah ada berapa unit? Ada 4 unit. Dan 4 orang 4 unit. Tiba-tiba dia ni beli 26 unit. 26 campur 4 berapa? 30 unit. Layak tak? Layak. Mungkin yang ni beli 3, beli 10, yang ni beli 11, yang ni beli 8, beli 5. Campur semua lebih daripada 30. So, anda layak untuk menjadi seorang dealer. Anda layak menjadi seorang dealer. So, okay. So, itulah cara untuk anda menjadi seorang dealer. Bagaimana anda nak olah terpulang anda, saya cuma tunjuk konsep, program ataupun cara, teknik untuk menjadi seorang dealer. Baik. Setelah anda menjadi seorang dealer, anda nak pergi ke pangkat yang kedua, iaitu dealer developer. Dealer developer ni apa syarat dia? Kita perlu ada 5 orang dealer di bawah anda. So ada 1, 2, 3, 4, 5 orang tadi kan. Tadi ada 5 orang kan. So semua ni anda bantu dia menjadi seorang dealer. Bantu-bantu. Dia pun ada 30 unit, ada 5 orang di bawah dia, ada 30 unit total dia. So dia jadi dealer. So bila jadi dealer, anda putus, anda pun dealer, dia pun dealer, putus ni. 7% ni. So company dah bagi anda extra 1% kepada anda untuk sale dia. Sementara. Supaya kita tidaklah ni kan. So anda masih already lagi di bawah dia ni 7%. Sebab dia belum dealer. So, anda lahirkan dia dealer. Ada 5 dealer di bawah anda menjadi seorang dealer developer. Cukup 150,000 ataupun 150,000 ataupun 150 unit, anda menjadi seorang dealer developer dengan override 3.5%. So, berapa saja sale yang di bawah dealer-dealer anda? Di bawah dealer anda ini, berapa saja infinity anda akan override 3.5%. Kalau ada orang baru direct dengan anda pergi jual daripada orang baru 1 unit, so anda tetap dapat 7%. Sebab pangkat anda still lagi dealer. Cuma anda dapat lagi token, lagi sikit lagi token bila sale daripada dealer anda menjadi dealer developer. So itu ialah gitu. Baik, so now strategi seterusnya. Apabila anda jadi seorang dealer, adakah perlu berehat? Saya nak beritahu kepada anda, saya, Puan Aida, konsultan jutawan dalam Content Matters sampai sekarang pun masih belum berehat. Masih lagi buat Zoom, masih lagi pergi sharing, masih lagi. Mereka tidak berehat. So, kenapa kita nak berehat? So, teruskan anda punya usaha. Usaha apa? Lahirkan dealer-dealer yang baru. Lahirkan. Anda dah 5 dealer lepas ni. Lahirkan dealer-dealer yang baru. Kenapa? Ini akan membantu anda untuk naik ke pangkat sebagai seorang merchant. Merchant, anda perlu ada 5 dealer developer. 5 tadi kan? 5 tadi kan dealer kan? Sekarang lahirkan orang ini menjadi dealer developer dan perlu ada 25 dealer yang baru. Barulah anda layak menjadi seorang merchant dengan pangkat 14%. So, ini. Okay.
So itulah teknik. Saya cuma cerita tentang sampai ke merchant saja. So ini adalah cara bagaimana untuk menjadi seorang konsultan daripada dealer, dealer developer, sebagai merchant, daripada introducer, dealer, dealer developer ke merchant. Okay, so ke merchant. Baik. So itulah teknik ataupun konsep. Macam mana anda nak olah, anda olah. Macam mana anda nak buat acuan anda buat acuan. Setiap pemimpin dia ada acuan dia. Kotak ke, love ke, bulan ke, bintang ke, terpulang. Itu acuan anda, tetapi jangan keluar daripada sistem ataupun konsep commission yang telah diberikan oleh Quantum Metal. Okay, so ini apa ni yang saya nak share pada anda. Sekurang-kurangnya anda mendapatlah sedikit manfaat daripada ni. Kalau introducer dengan introducer kita tak dapat apa-apa kan betul. Sebab dia dah ada introducer. Jadi anda kena cepat-cepat menjadi seorang dealer. Anda 12 tahun tak layak beli JE kalau tak silap betul. Bawah 12 tahun, bawah 18 tahun kalau tak silap saya tidak boleh beli JE, hanya boleh beli GSA sahaja. Okey. Baik. Gunakan kelebihan produk kita pada tempat dan waktu yang sesuai. Ada ketika JE kurang sesuai. Ada ketika. Ketika ni JE sesuai tak? Pada ketika sekarang ni JE paling sesuai. Tetapi GSA sesuai tak? Juga sesuai sebab harga emas tengah murah. Dua-dua ni sesuai. Tetapi bila harga emas tengah mula naik, ketika itu beli emas okey, tak ada masalah. Tetapi JE kurang susah. Tengok harga. Kalau terlampau tinggi, jangan jual JE pada ketika itu. Kesian. Sebab bila harga emas jatuh, lambat dia nak menunggu dia naik. So, tengok keadaan. Tunggu harga emas jatuh sikit, barulah kita propose JE pada dia. Kalau harga emas tengah naik, jangan propose lagi. GCA, GSA ataupun GCA. GSA buat GCA. Propose tu tak apa. Sebab itu long term. Itu long term. Itu makan tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau saya lah, saya tak buat short term kalau GCA. Okay. Tapi kalau GAE, sebab kita GAE ni kita nak buat short term. Paling lama kita, atau lama pun 2 bulan kita nak profit. 2 bulan kita nak terminate. So, kita kena gunakan kelebihan produk ini pada tempat dan waktu yang sesuai. Jangan kita nak kejar je GAE ni. Oh, GAE tak kisahlah harga emas tinggi ke, harga emas tu ni ke. Yang penting kita dapat komisen. Kalau boleh lah. Betul lah anda mencari duit. Betul, saya tak nafikan. Tapi kalau boleh, biarlah kita seorang konsultan yang biarlah kita buat kerja, kita share menggunakan hati, bukan kita berbuat sesuka hati. Buat satu bisnes, biar guna hati, jangan buat sesuka hati. Okay? Kalau buat suka hati, kita untung. Tetapi kesian kita punya klien menunggu. Memanglah jatuh tak ada masalah, tak ada margin call. Tapi kesian dia menunggu agak lama untuk dia profit. Kalau dia beli, tiba-tiba harga emas naik, dia untung cepat, dia pun happy. Bila happy, dia beli lagi. So, makanya kita kena tempatkan produk-produk kita ni pada waktu yang sesuai. Kalau orang tanya saya, Ji, sekarang ni sesuai tak? Sekarang ni dua-dua sesuai. GSA sesuai, JE pun sesuai. Kalau anda nak 1 to 1, beli GSA. Kalau anda nak 1 to 10, beli JE. So, lihat pada waktu tu. Guna hati, buat bisnes menggunakan hati, bukan buat sesuka hati. So, insyaAllah mudah-mudahan akan berikan sedikit manfaat kepada kita semua. Okay? Ini adalah kita punya aplikasi kita, apps kita untuk kita berbelanja menggunakan emas, boleh bayar menggunakan apps kita dan pembayaran itu daripada emas GCA kita untuk kita buat bayar. Kita beli emas, kita beli ikan sayur dekat Malacca Mall, kita boleh pergi. Sekarang dah boleh lah. Anda boleh pergilah berbelanja. Support kita punya mana sahabat-sahabat kita yang buka perniagaan berniaga yang announce boleh bayar pakai emas, pergi support. Siapa lagi nak support dia kalau bukan kita? Tak kisahlah grup mana sekalipun, anda ada bos siapa sekalipun, anda walaupun daripada grup agensi sekalipun, kalau dia berjual nasi lemak, boleh bayar pakai emas, pergi support dia. Pergi support. Kita nak menjayakan orang-orang dalam kita punya komoditi kita. Kita mesti menjayakan komoditi kita. Okay? So itu. Kita support sama-sama kita. So ini adalah konsep GCA. Okay, anda ni contohlah. Lepas ni saya nak buat lebih kurang sikit. Okay, ada RM5,000. Kalau anda beli GCA, lepas tu anda buat gadaian, dapatlah RM4,250. 85% untuk anda guna. Bayar kereta, bayar rumah apa semua.
So ni bulan pertama. Ini saya buat satu jadual lah, jadual kurang lebih lah. Bukanlah tepat, ini kurang lebih. Okay. So ada saving, for saving 15%. Sebab 80% anda dah dapat. So 15% saving dekat itu. Yang mana 15% ini whole. Kena faham. Orang kata ni, Haji, kita kena ni 15% ada kat situ. Saya buat 80%, ada tak ada 15% kat situ? Betul. Itulah kita anggapkan sebagai force saving. Saving kita. Anda dapat gaji, dah tentu kena ada saving. Saving dalam bentuk ada bentuk apa? Anda mungkin saving dalam 10% atau 15%. Sama juga dekat sini. Anda saving 5% tapi dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas. Dan dalam masa yang sama juga, 15% ini, dia saving anda ini, dia whole nilai emas, grammage emas anda bernilai 5,000. Anda pergi bawa berapa ni? RM750. 15% ni berapa? RM750. Pergi ke kedai emas, dek, saya nak bayar RM750 ni, tapi saya nak hold emas harga RM5,000. Boleh tak, dek? Tak boleh. Tapi quantum meter boleh lah. Anda beli RM5,000, dapat gadai 85%, dapat RM4,250. Ada RM750 kat situ, dia hold nilai grammage anda bernilai RM5,000. So itu kelebihan dia. So buat setiap bulan, mereka buat setiap bulan. Contoh lah, buat bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan. So apabila, jadi anda katalah, dapatlah grammage, katalah ni contoh nak mudah ceritalah. Harga gram, 1 gram RM25, 250, dapatlah 20 gram. Kalau setiap tahun tu, ni sebagai, maksudnya harga ni nak turun. Tapi saya buat nak mudahkan pengiraan. So dapatlah ada 20 gram, 20 gram, 20 gram. Compol grammage. Grammage ni nilai dia RM5,000. 8,250 dah dapat dah ambil dah. Cuma ada 750. Dia whole grammage anda 20%, 20 gram. Anda buatlah setahun, kedua tahun, 3 tahun, 4 tahun anda simpan. Anda buat setiap bulan, setiap tahun. Masuk tahun kedua ke tahun ketiga, tak kisahlah atau berapa pun, tiba-tiba harga emas naik 30%. Contoh. Kasarlah 30%. Harga emas dunia naik. Harga emas dunia bermakna 30%, harga emas pada ketika itu dah jadi RM325. 1 gram. Dikalikan 20 gram yang anda simpan di setiap bulan ni. Bermakna nilai emas anda dah menjadi 6,500. Kalau anda tebus, pada ketika itu anda tebus, so apa yang dia buat? 6,500 ni tolak fee dia. Berapa tahun lah yang anda simpan tu, fee dia 35%. Kalau 2 tahun, 2 tahun lah. Kalau 3 tahun, 3 tahun lah. Dan tolak 4,250 kurang lebih. Ini contoh. Ini contoh. Jangan ambil sebagai itu, ini sebagai contoh. Kurang lebih dapat balik kata 2,000 ke, 1,500 ke, ataupun dapat 2,100 ke, 2,200 ke. Mungkin bulan dia dah 2,000. Bulan depan ni kalau you terminate yang bulan depan pula dapat 1,800. Macam itulah. Tapi nak mudah kira. Katalah dapat 2,000. So 2,000. Duit yang dah dapat ni dah habis dah. Tapi dapat balik, anda tolak dapat balik 2,000. So 2,000 ni dia jadi tabungan masa depan anda. Tabungan anda. Pencen anda. Kalau tiap bulan anda buat macam tu, beli emas gadai, bawa belanja, emas gadai, belanja. So kalau 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, so tahun keempat anda buat, dapat 2,000 ke 3,000. Siapa nak bagi? Duit dah habis dah, duit dah hangus dah. Ini yang dikatakan belanja hangus jadi tabungan. Belanja hangus jadi pencen. Haji, boleh tak saya nak terminate? Ada kata contoh tahun keempat dah. Sebenarnya tak saya nak terminate 12 bulan sekali? Boleh? Kalau kita ikutlah, ini ikut matematik lah, 2,000 kali dengan 12 bulan, dapat 24,000. Kan? Ataupun contoh-contoh yang ni dapat 1,000 lebih lah. Dia ikut harga emas kan, harga emas pada waktu ketika tu. So dapat 20,000 pun okey. Boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Kalau budak muda boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Budak yang buat Grab apa semua, 3 tahun 4 tahun boleh kahwin tak? Dia orang boleh kahwin dengan daripada belanja hangus dia orang. Disebabkan apa? Mereka beli emas, gadai dulu. Sama juga dengan tafi-tafis. Tafi-tafi orang sumbang duit habis. Sumbang duit habis. Mana asetnya? So makanya saya jumpa semua muda-muda. Saya kata kali ni anda nak dengar tu pun tak apa. Tapi saya bagi satu cara. Anda dapat duit sumbangan, anda pergi beli emas, gadai, baru pakai, baru guna. Kalau duit itu habis pun setiap kali orang sumbang pun habis, tetapi aset grammage anda tetap ada. Itu adalah aset tafis. 3-4 tahun dijual balik semua grammage itu dapat dalam 100,000, 200,000 kan boleh tambah bangunan, betulkan tandas, buat beli tanah baru untuk tafi, aset untuk tafi. So itulah konsep kita dalam produk GCA kita. So ini satu benda yang sangat bagus sebetulnya pada anda semua sekali, dia boleh bagi kepada yang baru, baru. So inilah satu konsep produk yang luar biasa, yang tak ada tempat lain,
Ada tempat lain pun ada, tetapi mereka ada lelongan. Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa boleh buat macam ni? Kenapa boleh kita dapat macam ni? Pertama, sebab kita tak ada lelong. Kedua, fee dia 3.5% setahun. Kenaikan harga emas tahun kurang lebih 10 ke 15%. 15% setahun. Kalau 10%, tolak 35% pun kita masih ada lagi 65% keuntungan di setahun. Masih ada. World Gold Council stated dalam website dia 11% setahun. Average kenaikan harga emas setahun. Tahun lepas kenaikan emas 14.67% tahun lepas. So ini semua bergantung pada harga emas. Tapi kalau kita bijak, kita sandarkan perbelanja kita semua kepada emas dulu. Barulah kita buat belanja. Anda nak beli rumah, anda nak beli tanah. Nak beli tanah, pergi beli emas dulu. Gadai, beli tanah. Tanah dapat, Gramex dapat. So ini kebijaksanaan anda manage anda punya account. Itu saja. Buat tak buat itu terpulang. Kita cuma share pada anda. Okay? Baik tuan-tuan. Inilah kejayaan. Perjalanan kejayaan anda. Yang pertama, ini adalah usaha anda. Ini adalah pendapatan anda. Dalam setiap, itu saya kata tadi, ujian. Mungkin dalam masa 1 ke 3 bulan. Yang pertama, waktu ini anda tengah belajar. Anda nak belajar untuk menjadi seorang konsultan. Anda daripada introducer nak belajar nak menjadi seorang dealer konsultan. So 3 bulan ni mungkin anda belajar. Waktu anda belajar, anda pergi buat sale, anda belajar buat sale, belajar buat sale. Tetapi kalau anda bertahan, anda sabar, anda istiqamah, buat, dengar, ambil ilmu, belajar apa semua, insya-Allah dalam 3 bulan anda akan jadi dealer. Betul. Anda akan jadi dealer dalam masa 3 bulan. So apabila dalam 3 bulan ni sambil belajar, sambil menjual emas, waktu ini memang betul lah kerja anda banyak. Mungkin anda letih sikit, tetapi pendapatan anda masih sikit. Betul lah. Normal lah, itu proses. Kalau anda tak sanggup lalui proses ni, dari mana datang kejayaan dia? Takkanlah anda nak masuk-masuk tu jadi kaya. Takkanlah hari-hari anda labur dalam emas, besok dah untung. Ataupun hari ni anda labur dalam emas, semalam dah untung. Tak mungkin. Ada proses-proses dia. So itu. Dan 1-3 bulan. Masuk bulan ketiga sampai bulan ke-6. Bulan ketiga ke atas. Waktu ini apa dia? Waktu ini anda dah banyak klien dekat bawah. Anda dah lahirkan klien-klien yang baru. Lahirkan dia sebagai introducer. Silap-silap mungkin anda dah ada dealer di bawah anda. Mereka kita belajar. Anda pun create Zoom meeting. Belajar mengajar mereka pula apa semua. Anda dah jadi seorang konsultan. Anda ajar mereka pula. So waktu ini kerja anda dah makin sedikit. Separuh kerja anda, pendapatan anda pun juga dah separuh pada waktu ini. Bantu grup anda. Pendapatan anda makin naik. Dan mungkin selepas pada 1 tahun, anda istiqamah. Anda belajar. Dah ada dealer di bawah anda. Ada dealer developer di bawah anda. Mungkin ada merchant di bawah anda. Kita tak tahu. Anda pun mungkin dah jadi merchant dah. Kita tak tahu. So, waktu ini, bangun tidur. Tak bangun sekalipun, anda dah dapat income. So, itu konsep. Itu beauty dalam kita punya program ataupun kita punya perniagaan kita di Quantum Meter. So insya-Allah mudah-mudahan akan berikan sedikit manfaat kepada anda. So yang paling penting tuan-tuan, kepada yang belum jadi introducer, anda boleh cepat-cepat anda jadi introducer, sebelum yang belum jadi dealer. So kepada semua konsultan-konsultan, bantu anda punya introducer untuk menjadi apa? Menjadi dealer. Bantu mereka. Jangan rasa rugi bila mereka jadi dealer. Sebab kita kena jayakan orang bawah, baru kita jaya. Saya nak pastikan saya nak dapat income 1,000 sebulan. Saya kena pastikan saya punya klien saya ataupun dealer-dealer saya mendapat income 1,000 sebulan. Baru saya dapat income 1,000 sebulan. So kita adalah cerminan. Mereka adalah cerminan kita. Kalau betul cara mereka buat, mana mencerminkan betul je kita ajar. Kalau tak betul je mereka buat, mencerminkan kita pun tak betul ajar mereka. So mereka adalah cerminan kita. Jadi lahirkanlah dealer-dealer yang bagus, yang ada integriti. Pada yang aku nak jadi dealer, jadi introducer, so anda juga harus membuka dada anda, berlapang dada dalam untuk belajar bagaimana untuk menjadi seorang konsultan yang hebat. So itulah insya-Allah, mudah-mudahan sedikit manfaat yang boleh anda dapat, mana yang baik-baik semua tu anda boleh ambil untuk diri anda. Mudah-mudahan akan memberikan kelebihan anda boleh berjaya di dalam kita punya program ni. So jadikan duit sebagai pekerja anda, bukan anda dikerjakan untuk mendapat duit. So kita kena ubah. Paradigma ni kita kena ubah. Dulu kita bekerja, betul, sampai sekarang orang masih bekerja je lah. Bekerja dan dapat, betul lah. Tak salah dah tu, betul lah. Tapi dalam masa sama, cuba kita fikirkan kita punya pola pemikiran kita kena berubah. Yang mana hari ni
Kita cuma jadikan, kita simpan duit sikit ni, duit ni supaya dia jadi pekerja kita pula. Kita cari duit, kita bekerja cari duit, so buat simpanan. Daripada simpanan ini, kita jadikan duit ini sebagai pekerja kita. Kita bekerja dengan orang, duit biar bekerja untuk kita. So, kita kena ada pola pemikiran yang berubah seperti ini dan kita kena usaha. Kalau kita belum mampu, kita kena usaha. Kita kena usaha. Dan kalau kita belum usaha betul-betul, tuan-tuan,